Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada tahun kedua hijrah, tahun kedua hijrah, setelah hijrahnya baginda Nabi SAW dengan para sahabat. Bila sebut hijrah ni kita tahulah, tak ada lain, peristiwa hijrah yang berlaku lebih kurang 1400 tahun dahulu. Baginda Nabi SAW dengan para sahabat berhijrah daripada Mekah ke Madinah, menandakan permulaan kalender hijrah bagi orang Islam, menandakan satu fasa medan baru kehidupan orang Islam yang mempunyai kedaulatan sendiri, yang mempunyai autoriti sendiri, yang mempunyai pentadbiran sendiri. Dan selepas 2 tahun ataupun setahun lebih daripada peristiwa hijrah tersebut, maka di Madinah turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala, 2 ibadat ataupun kewajipan yang utama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada tahun kedua hijrah itu, iaitu tidak lain perintah dan kewajipan berpuasa. Dan dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa taala juga turunkan perintah supaya orang yang beriman itu mengeluarkan zakat, sebahagian daripada harta mereka pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tengok, di antara puasa dengan berzakat ni, dia 2 ibadat yang sangat-sangat berbeza dari segi kesannya. Ibadat berpuasa banyak menguji kita berkenaan tentang fizikal, fizik, tubuh badan fizikal manusia. Maknanya untuk pada zaman itu, tahun yang pertama para sahabat berpuasa dengan baginda Nabi SAW sangat-sangat menguji, kerana dalam perkara tersebut, dalam bulan tersebut berlaku perang besar, perang Badar. Dan dalam masa yang sama juga, bulan puasa ni, puasa yang pertama bagi orang Islam, mereka belum biasa lagi dengan ibadah berpuasa. Siang hari tulu'ul fajr, terbit matahari, imsak, tak boleh makan, tak boleh minum. Maknanya latihan itu dari segi fizikal, kita tak makan, kita tak minum, kita menahan lapar, kita menahan haus, kita tutup mata pandangan kita, malam pula beribadat fizikal dari segi mata kasar kita. Tapi satu lagi kewajipan yang Allah turunkan dalam tahun yang sama, iaitu kewajipan berzakat. Dia bukan seperti berpuasa. Dia bukan seperti saum. Saum itu berpuasa. Kalau saum, berpuasa, menguji fizikal manusia, tetapi zakat yang Allah SWT wajibkan pada tahun yang sama, dia menguji jiwa manusia, orang Islam. Orang yang beriman, ada sebahagiannya yang berharta daripada kalangan sahabat yang kaya raya, tetapi ada juga sebahagian daripada kalangan sahabat itu yang miskin, yang fakir, tak ada apa-apa, bahkan rumah pun tak ada. Kehidupan mereka hanyalah di masjid Nabi SAW. Salah seorang daripada mereka yang fakir, yang miskin ini, kalau mungkin disebut namanya, tuan-tuan sangat-sangat mengenalinya, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kerana fakir miskinnya Sayyidina Abu Hurairah ni, tak ada keluarga, tak ada rumah, hijrah daripada Mekah ke Madinah, akhirnya duduk di birai ataupun di beranda belakang Masjid Nabawi sahaja. Kalau kita tengok replika yang dibuat oleh para ulama, Masjid Nabawi ni tak beratap, kosong saja. Atasnya terbuka, kiri dan kanan, depan belakangnya hanya tertutup oleh rumpun-rumpun ataupun tertutup oleh pelepah-pelepah tamar sahaja, dan juga kayu-kayu yang dipacakkan. Di depannya kosong, tidak beratap. Kalau hujan panas, mereka merasai kesemuanya. Tetapi di bahagian belakang Masjid Nabawi itu, dia ada buat atap sedikit. Itulah yang dipanggil sebagai sufah. Sufah, namanya itu sufah.
Jadi sahabat-sahabat Nabi, mana yang fakir, mana yang miskin, tidak beristeri, tidak berkeluarga, tidak ada rumah, tidak ada harta benda, mereka tinggal di Masjid Nabawi dekat balkoni belakang yang bertutup. Mereka digelar Ahlus Suffah. Jadi di antara Ahlus Suffah ni yang terkenal ni adalah Abu Hurairah. Sebab apa? Setiap kali kita baca hadis memang tak lekang daripada nama Abu Hurairah. Kenapa beliau sangat banyak meriwayatkan hadis? Kerana Allah memilih dia sebagai seorang yang miskin, lalu dia 24 jam duduk di Masjid Nabi. Setiap kali lafaz dan perkataan Nabi itu dia dengar, dia hafal, dia boleh lafazkan balik. Kelebihan untuk ahli sufah golongan miskin yang tinggal di Masjid Nabawi di belakang tempat tidur dia tu. Cuma nak dicakapkan di sini tuan-tuan, orang-orang di kalangan orang-orang yang beriman pada zaman tersebut, untuk keluarkan harta sedikit bukan sesuatu yang mudah. Bahkan kita pada hari ini pun nak keluarkan sedikit daripada harta kita pun kita berkira-kira. Walaupun kita tengok buka di akaun bank kita tu kadang-kadang puluh ribu, beratus ribu, ada segala-galanya, usia pun dah lanjut. Orang kata tak bawa mati harta tu, tapi tetap juga berasa berkira-kira apabila kita nak mengeluarkan kepada orang lain. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan satu ayat, turunkan satu potongan Al-Quran daripada surah At-Taubah. Apa yang Allah SWT sebut? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Khudz min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Khuz, wahai Muhammad, ambillah daripada sebahagian harta mereka ini sebagai satu sedekah. Dalam Quran, perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW supaya ambil daripada kalangan orang yang beriman ini sebahagian daripada harta mereka sebagai satu sedekah. Jadi dalam Quran ni, zakat ni dipanggil sedekah juga. Sedekah tu ada dua jenis. Satu sedekah yang sunat, yang selalu kita buat, dan satu lagi dipanggil sedekah yang wajib, iaitu zakat. Dan Allah kata, ambil daripada harta mereka ini sebagai satu sedekah yang wajib, iaitu zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kerana itu akan menyucikan diri mereka. Wa tuzakkihim biha, dan perbuatan zakat tersebut akan menyucikan harta benda mereka. Dan Allah SWT ingatkan kepada Nabi SAW, wa salli alaihim, dan berselawatlah, maknanya berdoalah ke atas mereka. Siapa? Kepada orang-orang yang berzakat. Sebab tu hari ni bila kita duduk bayar zakat tu tuan-tuan, habis dia bayar zakat, dikoyakkan kupon kepada kita. Berapa orang? 4 orang, 5 orang, 7 orang, stapler 7 ringgit, 10 ringgit, bagikan, bismillahirrahmanirrahim. Terus dia doakan kepada orang yang bayar zakat. Sebenarnya itu bukan sunnah Nabi semata-mata, tapi itu perintah Allah kepada amil zakat untuk mendoakan siapa-siapa yang membayar zakat. Baik itu, ketika mana amil itu sedang mendoakan kita, kita kena betul-betul khusyuk berdoa. Sebab apa? Sebagian ulama kata, doa ketika seseorang itu memberi zakat, membayar zakat, doa amil kepada seorang pemberi zakat itu di antara doa yang makbul, doa yang cepat dimakbulkan oleh Allah SWT. Sebab apa? Sebab itu bukan sunnah Nabi semata-mata, itu perintah Allah. Allah perintahkan Nabi SAW. Sebab itu dalam satu riwayat ada disebutkan seorang sahabat, dia kata, kana Nabi SAW idza atahum bisadaqah, apabila satu sedekah ataupun satu zakat disampaikan kepada Nabi SAW bisadaqatihim, qala, maka Nabi SAW akan berdoa, Allahumma salli ala ali fulan. Ya Allah, kurniakanlah kesejahteraan dan salamah kepada keluarga sekian-sekian.
Jadi kalau keluarga Bani Sa'ad yang datang ketika itu bayar sedekah, Nabi akan doakan keluarga Bani Sa'ad. Kalau keluarga Bani Abbas yang datang, maka Nabi SAW akan mendoakan. Nabi tak pernah lupa mendoakan kepada setiap orang yang memberikan membayar zakat mereka. Jadi ketika amil tu bayar zakat tu, kena fokus kita. Itu doa yang mustajab tu. Apatah lagi doa tersebut dibuat pada siang hari dalam bulan Ramadan ketika mana kita berpuasa. Jadi kena betul-betul. Dan Allah SWT sebut dalam ayat tersebut, fasalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Kerana doamu itu wahai Muhammad sakanun lahum, memberikan ketenangan kepada mereka, orang yang bayar zakat. Dahlah doanya makbul. Orang yang bayar zakat tu bila didoakan pula tenang hatinya. Wallahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui akan setiap apa perbuatan yang dibuat oleh para hamba. Ikhlas tak ikhlas, itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerja manusia menghukum seorang itu ikhlas tak ikhlas ketika mana dia beri sedekah, ketika mana dia beri zakat. Ini tiap-tiap tahun sedekah nak menunjuk. Bukan tugas kita. Kalau kita menghukum amal ibadat manusia, ikhlas tak ikhlas, kita kata oh ini ikhlas, oh ini tidak ikhlas, serupa macam kita buat kerja Tuhan. Jangan buat kerja Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala dengan kuasanya, dengan kehendaknya, dengan perintah yang dia buat, kita ni laksanakan aja. Bukan tugas kita untuk mengambil alih tugas Tuhan. Nak beritahu ini orang ni niatnya ikhlas, orang ni niatnya tak ikhlas, sangka buruk pada orang lain, ini semata-mata nak menunjuk-tunjuk. Itu bukan kerja kita. Seseorang yang menyembunyikan sedekahnya Allah terima, dan seseorang yang mengalaniahkan, mengiklankan sedekahnya pun Allah terima. Itu ada ayat Quran yang merujuk kepada perintah tersebut. Hati manusia je, tapi itu Allah punya kerja. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya sebut bawa cerita berkenaan tentang sedekah yang wajib, zakat ini sebab kadang-kadang penting. Penting. Kita di Pejabat Kadi daerah Johor Bahru pun selalu mengambil ruang dan peluang kuliah-kuliah Zuhur ringkas dekat mana-mana masjid yang terpilih kalau ada masa, untuk mengingatkan orang supaya jangan lupa bayar zakat. Sebab sungguh saya katakan ramai orang yang terlupa bayar zakat. Dan lebih penghujung kita di hujung Ramadan ini, lebih banyak yang tersedar bahawa mereka belum membayar zakat. Terutamanya zakat fitrah. Zakat yang wajib dikeluarkan pada orang yang dalam bulan Ramadan, hidup dalam bulan Ramadan. Syarat dia apa tuan-tuan? Syarat untuk mengeluarkan zakat fitrah ini, wajibnya pada seseorang itu, dia mesti sempat hidup dalam 2 bulan ini. Apa dia? Bulan Ramadan dan bulan Syawal. Sebagai contoh, ada di kalangan ahli keluarga kita, orang tua kita, mak kita, atuk kita, nenek kita dan sebagainya, di pertengahan bulan Ramadan meninggal dunia. Usia tak panjang, dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib tak wajib untuk dikeluarkan zakat, ataupun wajib tak wajib warisnya mengeluarkan zakat untuk dia? Tidak wajib. Sebab apa? Sebab dia sempat hidup dalam bulan Ramadan sahaja. Orang yang meninggal dunia pada bulan Ramadan, dia tidak diwajibkan zakat ke atas dirinya. Waris dia pun tak wajib untuk bayarkan zakat kepadanya atau atas nama dia sebagai wakil. Begitu juga untuk orang yang lahir pada malam raya, sebagai contoh. Kita raya ni 3 Mei dikatakanlah. Ini baru-baru ni isu. Sebab apa? Sebab kalender kuda kita tu tulis 3 Mei. Cukup 30 Ramadan. Tapi bila di Indonesia, ahli falak mereka menjangkakan bahawa
mereka punya Ramadan 29 hari sahaja. Ahli falak dekat sana menjangkakan bahawa seawal hari Isnin mereka akan berpuasa. Ahli falak kita kalau ikut kira-kiranya Selasa. Di Indonesia kalau ikut kira-kiranya Isnin. Walhal kita sebelah menyebelah aja. Dan ahli falak Indonesia dia kata kalau Brunei dengan Singapura puasa pada hari Selasa, dia kata okey, masih lagi okey sebab dia ada dia punya kira-kira dia tu. Tapi dia kata Malaysia sepatutnya sama dengan Indonesia. Itu yang masing-masing. Ini kita beraya ni hari Isnin ke hari Selasa, 2 hari bulan Mei ke 3 hari bulan Mei? Dia punya jawapan dia, tunggu 1 hari bulan Mei nanti. 29 hari bulan Mei petang itu tugas ahli falak kita untuk mencerap. Jadi JAKIM sebagai urus dia akan pastikan 29 tempat di negara kita ini tengok betul-betul mencerap. Sebab kita ni ada kemungkinan berbeza. Tapi kira-kira kita ni di Malaysia, Indonesia ni berdasarkan kepada imkanur ru'yah sahaja. Kemungkinan untuk ada. Sebab ahli falak ni dia ada dia punya software dia. Sekian hari bulan, sekian tarikh, sekian masa dia masukkan, dia boleh tahu anak bulan ni boleh muncul ataupun tidak. Dia ada software dia. Ada pakar dia yang buat perkara tersebut. Tapi kita kena, apa pun kita kena berdasarkan kepada perkiraan ru'yah, melihat. Jadi 29 petang tu mereka akan mencerap tengok anak bulan muncul ke tidak. Kalau dalam 29 tempat dalam Malaysia ni yang dibuat cerapan, mungkin 1-2 tempat nampak, yang tempat lain tak nampak, kemungkinan kita akan hari raya pada hari Isnin. Berdasarkan kepada imkanur ru'yah. Kemungkinan boleh nampak pada latitude dan juga pada sudut yang telah digariskan oleh ahli falak. Kita tunggu je lah. Kita tunggu je. Jadi ketupat dah boleh siap-siap isi lah 29 malam. Takut kalau 30 baru nak buat, takut makannya tu hari kedua. Jadi 29 tu dah boleh isi. Simpan je lah. Beras tu tak kena air, tak apa. Jadi 30 esok je boleh dibuat lagi. Cuma risau lodeh kuah lemang yang apa ni pakai santan, itu tak boleh tahan lama. Jadi itulah maknanya kemungkinan-kemungkinan yang berlaku. Nak ceritanya tadi orang lahir ni, budak bayi yang baru lahir. Sebab kita Islam, kalender hijrah kita, kalau kalender Masihi ni mula hari yang baru jam 12.30 malam. Lepas 12.30 malam, satu pagi tu kita masuk hari yang baru. Tapi dalam Islam ni, hari baru tu diukur kepada ghurubis syams. Terbenamnya matahari masuk hari yang baru. Sebab tu kita bukan subuh tu kita takbir raya. Kita takbir raya daripada masuknya waktu maghrib. Hari tu dia kira tu bermula daripada waktu maghrib. Jadi terbenamnya matahari pada malam raya, katalah esok memang raya lah, dah diisytiharkan esok raya. Sebab dah cukup 30 Ramadan. Ramadan tak boleh lebih. Tak boleh lebih Ramadan. Dia 29, 30. Termasuk juga setengah-setengah daripada sahabat-sahabat kita yang sudah berpuasa awal di negara lain. Contoh, kita Malaysia belum berpuasa. Dia mungkin duduk di Afrika Selatan bekerja ke apa. Dia dah mula dulu. Satu Ramadan dia dah awal. Jadi dia kemudian di tengah-tengah berpuasa tu dia balik Malaysia. Dia balik Malaysia, dia sambung puasa dia. Malaysia puasanya 30 hari. Jadi kalau plus dengan satu hari yang dia awal puasa dekat South Africa, dia akan berpuasa 31 hari. Itu ada hukum dia. Sebahagian ulama kata puasa ni tak boleh melebihi 30 hari. Jadi orang yang jenis macam ini, hari yang terakhir tu, hari yang ke-31 tu,
dia tak wajib berpuasa, cuma dia wajib imsak sahaja. Ini perbahasan yang dalam, perbahasan yang dalam. Itu nak bincang hukum hakam tu nanti. Cuma ini orang kata kes-kes terpencil lah yang selalu berlaku untuk orang yang selalu travel, belajar, berniaga, ada urusan-urusan kerja dan sebagainya. Jadi untuk mereka yang masuk maghrib dia lahir, bayi yang baru lahir pada malam raya, mereka ni pun tidak diwajibkan untuk berzakat. Tidak diwajibkan walinya, ayahnya ataupun ketua keluarga, orang yang menafkahinya untuk keluarkan zakat atas nama dia. Kalau dia keluarkan juga zakat, tak jadi zakat, dia akan jadi sedekah sahaja. Jadi yang diwajibkan zakat siapa? InsyaAllah lah kita-kita ni semua. InsyaAllah, belum tahu lagi. Ada lagi baki berapa hari ni. Kok sampai waktu kita, tak wajib juga. Syarat dia mesti sempat hidup dalam bulan Ramadan, sempat hidup dalam bulan Syawal. Jadi Ramadan ni puasa, malam raya, sempat malam raya, sempat bertakbir, balik daripada isyak meninggal dunia, wajib orang ini berzakat. Wajib ataupun wakilnya tu wajib untuk bayarkan zakat atas diri dia dengan harta dia. Maknanya kewajipan itu tertakluk kepada hidup dia pada Ramadan, hidup dia pada Syawal. Dan juga syarat lain yang dikenakan oleh para ulama adalah di pagi hari raya ni dia mesti ada lebihan makanan dan lebihan pakaian. Siapa yang ada lebihan pakaian? InsyaAllah lah, saya tengok muka ni semua ada lebihan pakaian. Walaupun miskin-miskin susah hidup kita ni, ada lebihan pakaian, ada lebihan makanan. Kalau tak ada lebihan makanan pun, kita ada lebihan duit untuk membeli makanan. Siapa-siapa yang ada tersempurna syarat ni, wajib dikeluarkan zakat fitrah. Siapa yang tak wajib keluarkan zakat fitrah ni? Tak ada lebihan makanan, tak ada lebihan pakaian. Ada ke orang? Ada. Rumah ni kat mana? Bawah jambatan, bagi contoh. Tengok, tidur beralaskan tikar sahaja. Baju itulah baju dia, tak ada baju lain. Kalau ada orang bagi baju, baru dia tukar baju. Kalau tak ada, itulah baju dia. Sebulan-sebulan lah. Tak ada lebihan baju, tak ada lebihan pakaian. Rumah pun tak ada. Apakah ada nak ada lebihan makanan? Duit pun tak ada. Apa dia panggil? Gelandangan. Gelandangan sebagai contoh. Makannya tu bergantung kepada bulan sabit merah bagi tiap-tiap hari. Itulah dia. Jadi orang yang jenis macam itu, tak payah keluarkan zakat fitrah. Itu mereka tak wajib. Adapun yang kita-kita ni sempat hidup 2 bulan, ada lebihan pakaian, ada lebihan makanan, wajib keluarkan zakat fitrah. Kalau kita ketua keluarga, kita bertanggungjawab terhadap mereka yang berada di bawah nafkah kita. Termasuk juga kalau orang tua kita yang duduk sama-sama dengan kita, yang kita nafkahkan dia, maknanya kita tanggung kehidupan dia, hari-hari kita bagi dia makan, boleh bayarkan. Tapi kalau nak bayarkan untuk orang lain, ini kadang-kadang orang tak berapa faham juga. Nak bayarkan zakat untuk orang lain. Saya nak bayarkan zakat untuk pak mertua saya nak bayarkan zakat untuk saudara saya nak bayarkan zakat untuk... Kena minta izin dia dulu. Jangan main bayar je. Pergi jumpa dengan Amir, saya nak bayarkan untuk pak saudara saya nak bayarkan untuk 40 jiran sebelah rumah saya nak bayarkan untuk... Zakat ini tanggungjawab individu. Jadi kalau kita nak menjadi wakil kepada dia, boleh. Dengan cara kita seolah-olah macam beri duit itu kepada dia, tetapi kita ambil balik pada dia, kita tolong bayarkan. Mesti ada keizinan daripada dia. Macam orang buat korban juga. Nak buat korban untuk orang lain, kena keizinan dia. Melainkan orang yang dia nafkahi, anak, isteri, dia tak ada masalah. Kita ketua keluarga, boleh. Jadi ini sebahagian daripada kewajipan bayar zakat fitrah. Di Johor, RM7 kita dengan RM10. Selalu makan nasi mandi, selalu makan nasi Arab, bayarlah RM10. Kalau hari-hari makan beras peroi, kalau hari-hari makan beras murah, bayar RM7. Nak senangkan hati, nak bulat bersihkan hati, takut ragu-ragu, bayarlah RM10. Tak ada apa pun, insyaAllah.
Allah akan ganti. Allah SWT sebut, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa sahaja yang engkau nafkahkan pada jalan Allah, fahuwa yukhlifuh, Allah akan ganti balik. Itu janji Allah, bukan janji saya, bukan janji Nabi. Allah janji. Iaitu Nabi SAW pernah sebut, tidak akan apa kedana miskin seseorang itu sebab daripada sedekah dia. Takkan merana jadi orang miskin akibat bersedekah. Itu janji Nabi SAW. Dan juga yang terakhir ni, Zuhur 1.5 minit, 1.6 minit kurang, 1.5 minit. Yang terakhir ini saya nak bawakan satu hadis, saya ringkaskan berkenaan tentang satu hadis yang penting. Nabi SAW pernah berpesan kepada Sayyidina Muaz bin Jabal. Sayyidina Muaz bin Jabal ni dalam sejarah dia antara orang yang bijak, yang pandai, yang ada akal sedikit, dan ilmu agamanya dalam. Nabi SAW mengiktiraf Muaz bin Jabal antara gubernur ataupun antara wakil utusan Nabi SAW ketika mana ramai orang-orang di Yaman tu masuk Islam. Salah seorang sahabat ni, dan ramai sahabat ni yang Nabi pilih untuk hantar dia jadi utusan wakil Nabi dekat Yaman tu adalah Sayyidina Muaz bin Jabal. Punyalah ramai sahabat-sahabat yang ada ni, yang kita dengar sejarahnya ni, Sayyidina Muaz ni Nabi tahu dia ada keistimewaan, akal dia ada cerdik sikit. Jadi Nabi SAW sebelum Sayyidina Muaz pergi ke Yaman, Nabi berpesan pada dia. Nabi sebut, innaka ta'ti qauman ahli kitab. Wahai Muaz, besok bila kau sampai di negara Yaman besok, engkau akan bertemu dengan ramai orang daripada kalangan ahli kitab. Ahli kitab merujuk pada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang Kristian. Kamu akan jumpa ramai di kalangan mereka. Lalu Nabi SAW kata, fad'uhum ila syahadah. Maka apa yang pertama sekali kau kena buat adalah ajarkan mereka tentang syahadah. Syahadah ni maksudnya tentang tauhid. Kalau sebelum ni mereka faham tentang akidah mereka, Tuhan mereka sekian, ini akidah yang benar. Allah Maha Esa, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu tunggal esa. Tauhid itu adalah pengesaan terhadap Allah SWT. Ajarkan mereka akidah yang betul, ini caranya. Kemudian kata Nabi SAW, fa inhum ata'u lizalik, apabila mereka ni dah boleh bersyahadah, dah boleh menerima agama Islam, dah boleh menerima akidah yang benar ni, lalu Nabi SAW nasihatkan lagi, fa'alimhum anna Allah qad farada alaihim salawatul khams. Maka ajarkan kepada mereka bahawa sungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka selawat fardu 5 waktu. Fil yaum wal lailah, sehari semalam. Pertama sekali lepas syahadah, Nabi suruh ajarkan kepada mereka solat. Ni peringkat kita nak ajar mu'allaf pun macam itu juga, kaedahnya. Dan Nabi SAW pesan yang ketiga tu, fa'inhum ata'u lizalik, apabila mereka dapat mentaati apa yang kamu ajarkan, iaitu dapat mereka bersolat, dapat mereka praktiskan solat, fa'alimhum annallaha qad farada sadaqah, ajarkan kepada mereka bahawa Allah telah memfardukan satu sedekah, mewajibkan kepada mereka satu sedekah. Sedekah yang wajib ni lah zakat. Apa dia kata Nabi SAW? Tu'khazu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Kamu ambil duit ataupun harta daripada orang-orang kaya, daripada kalangan mereka, dan kamu agih-agihkan kepada golongan fakir miskin daripada kalangan mereka. Sayyidina Muaz bin Jabal di antara amil yang terawal dalam Islam. Nabi lantik dia. Jadi apa yang Nabi suruh mereka buat? Nabi suruh mereka ni ambil daripada golongan-golongan kaya ni, kayangan-kayangan ni dalam di Yaman tu. Ambil harta mereka, maknanya perintahkan mereka untuk bayarkan zakat sekian-sekian dia punya ukuran dia. Dan Allah perintahkan Sayyidina Muaz faturaddu, dan agih-agihkan ala fuqaraihim, kepada fakir miskin mereka. Ini walaupun
hadis ini, potongan ni kecil je, pendek je tuan-tuan, dia ada maksud yang sangat-sangat besar. Apa dia? Kata para ulama, salah satunya, zakat ini konsepnya tidak boleh dibawa keluar daripada kawasan tersebut. Apa maksud Nabi? Ambil daripada poket orang-orang kaya, daripada kalangan mereka, dan agih-agihkan ke poket orang-orang miskin daripada kalangan mereka. Maknanya, harta yang keluar daripada orang kaya kawasan tersebut kena dibagikan kepada orang kawasan tersebut juga. Itu yang kadang-kadang kita pelik. Kenapa tak boleh kita ni bayar zakat dekat orang-orang luar? Ada orang yang nak bayar zakat dekat Kemboja sebagai contoh. Dia kata miskin orang sana. Biar orang kaya Kemboja yang keluarkan zakat untuk orang miskin tempat mereka. Banyak dapat dekat sana, itulah untuk harta untuk orang miskin kawasan tersebut. Tapi kita ni, yang peliknya, orang kaya ramai, orang miskin pun ramai. Tetapi nak dibayarkan, dibantu dekat orang. Konsep dia tak boleh. Sebab ini pesan Nabi SAW kepada Sayyidina Muaz bin Jabal. Jadi kita, konsep kita, bila kita kumpulkan zakat, kita kena kumpulkan betul-betul, kita kena bagi-bagikan, habiskan keseluruhannya sebelum masuk tahun yang baru kepada orang fakir dekat tempat kita. Ramai orang miskin. Jangan kata, oh mana orang Malaysia ni ada miskin. Ramai tuan-tuan, ramai. Di kalangan mereka ada yang ramai. Miskin ni bukan kerana mereka ni lahir dalam keluarga miskin semata-mata. Banyak faktor. Faktor sikap, faktor cara hidup, faktor didikan dan sebagainya. Sebab itu dalam hadis ini juga pentingnya kita ambil satu penilaian bahawa perintah Allah untuk mengagih-agihkan zakat bukan sesuatu yang mudah. Sebab Allah minta orang yang betul-betul amanah untuk agih-agihkan zakat. Sebab itu sebahagian orang ni, saya tegur ni secara rambang lah tuan-tuan. Ada orang yang suka untuk berniat nak bayar zakat sendiri. Bagi contoh, saya tahu ni ada simpanan zakat harta, katalah dapat duit gaji, simpanan pendapatan, ataupun ada duit pencen, dapat apa ni, one off ke apa dan sebagainya, puluh-puluh ribu, cukup haul setahun nak dibayarkan zakat. Berapa ringgit? RM2,000, RM3,000. Saya nak bayar zakat saya ni sendiri. Boleh tuan-tuan, dengan syarat tuan-tuan boleh bagi kepada 8 asnaf itu dengan seadilnya. Kalau tuan-tuan tak boleh berikan secara adilnya, saya nasihatkan tuan serahkan kepada pusat zakat. Sebab apa? Sebab inilah sistem kehidupan kita, iaitu kalau sekiranya kita membahagikan zakat secara persendirian, maka nescaya sosioekonomi golongan asnaf ini dia tidak akan jadi seimbang. Mana orang miskin yang viral, dia akan dapat zakat lebih. Tapi mana orang miskin yang tidak viral, dia akan merana tak ada orang bagi zakat pada dia. Kan tak adil tu. Jadi sistem begitu tidak membantu dari sudut menyamaratakan pembahagian zakat kepada golongan-golongan asnaf. Sebab itu kita kena ada satu institusi yang betul-betul dia mampu memberikan, mengagih-agihkan zakat itu secara adil. Barulah orang yang apa, contoh orang yang nak operation miskin dapat RM30,000. RM30,000 tu bukan untuk dia makan, untuk dia operation. Orang yang memang sehat, dia miskin